BRICS terus berkembang dan merupakan salah satu organisasi paling berpengaruh di bumi hari ini. BRICS pada asalnya diasaskan sebagai BRIC pada tahun 2009, yang terdiri daripada negara Brazil, negara Rusia, negara India, dan negara China. Setahun kemudian pada tahun 2010, negara Afrika Selatan telah ditambah. Ini adalah sekumpulan negara membangun yang telah bersatu dalam matlamat bersama mereka untuk mengubah sistem keuangan global, untuk menyediakan lebih banyak peluang untuk pembangunan ekonomi. Pada tahun 2023, di sidang kemuncak bersejarah di Afrika Selatan, ia berkembang secara rasmi, menambahkan negara-negara Iran, Mesir, Ethiopia, dan Emiria Arab Bersatu sebagai ahli-ahli rasmi. Jadi kini terdapat 9 ahli BRICS, yang kini kadang-kalanya dirujuk sebagai BRICS Plus. Dan pada satu lagi sidang kemuncak BRICS bersejarah di Bandar Kazan, Rusia pada Oktober 2024. BRICS sekali lagi berkembang. Media Rusia melaporkan bahwa 13 negara baru telah dijemput untuk menjadi rakan kongsi BRICS. Negara-negara ini belum lagi menjadi ahli penuh BRICS, tetapi mereka berada di laluan untuk akhirnya menjadi ahli penuh. Media negara India melaporkan bahwa 13 negara-negara rakan kongsi BRICS yang baru ialah Algeria, Belarus, Bolivia, Kuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. Senarai negara-negara ini tidak diumumkan secara rasmi pada sidang kemuncak BRICS, tetapi ia disahkan oleh diplomat Brazil dalam artikel di media Brazil. Jadi ini adalah satu lagi perkembangan bersejarah yang menunjukkan bagaimana BRICS terus berkembang dalam pengaruhnya. Malah sebelum pengembangan, 5 ahli-ahli asal BRICS membentukkan 1/3 daripada keseluruhan ekonomi global. Apabila kita mengukur KDNK, keluaran dalam negara kasar, yang ada pariti kuasa beli, menyesuaikan perbezaan dalam kadar pertukaran mata wang. Kemudian apabila kita melihat populasi mereka, mereka lebih berpengaruh. BRICS bersama-sama mempunyai lebih dari 40% daripada jumlah seluruh penduduk dunia. Dan apabila kita menambah ahli penuh baru BRICS, termasuk pengeluar minyak utama seperti Iran dan Emiria Arab Bersatu, bersama-sama mereka mewakili 30% daripada pengeluaran minyak seluruh dunia dan lebih daripada 20% daripada semua ekspor barangan di bumi. Dan ia sangat memberi pengajaran jika kita membandingkan BRICS dengan G7, yaitu kumpulan 7 negara empayar yang menjajah sebahagian besar dunia pada suatu masa, yang terdiri daripada Amerika Utara, Eropah, dan Jepun. Jika kita melihat bahagian keluaran dalam negara kasar sedunia mereka, bahagian G7 kini di bawah 30%, manakala bahagian BRICS daripada keluaran dalam negara kasar sedunia berada pada 1/3 atau 33%, dan terus berkembang dari semasa ke semasa. Ini sebelum pengembangan BRICS. Ini hanya melihat kepada 5 ahli asal, dan perbezaannya lebih ketara apabila kita membandingkan penduduk G7 yang kurang daripada 10% daripada seluruh dunia dan semakin mengecil dari semasa ke semasa. Sekali lagi, berbanding dengan BRICS yang mempunyai lebih dari 40% daripada seluruh penduduk dunia. Kini sidang kemuncak BRICS 2024 di Kazan, Rusia amat penting kerana ia merupakan sidang kemuncak pertama yang menampilkan 4 ahli baru, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Emiria Arab Bersatu. Setengah orang agak keliru tentang negara mana sebenarnya yang menjadi ahli BRICS kerana pada sidang kemuncak 2023 di Afrika Selatan, Arab Saudi dan Argentina juga dijemput untuk menyertai BRICS. Pada masa itu, Argentina mempunyai kerajaan sayap kiri tengah dan presidennya Alberto Fernandez menerima tawaran itu. Walau bagaimanapun, sebelum 1 Januari 2024, di mana akan Argentina secara rasmi menjadi ahli BRICS. Pada Desember 2023, seorang pemimpin sayap kanan baru, sangat pro-Amerika Syarikat, berkuasa, yang bernama Javier Milei, dan dia sangat anti negara China dan anti Rusia. Javier Milei memberitahu Washington bahawa dia tidak akan bersekutu dengan BRICS, dan dia menarik balik Argentina daripada menyertai BRICS. Walau bagaimanapun, satu lagi negara lain telah dijemput untuk menyertai secara rasmi dan negara itu ialah Arab Saudi. Pada mulanya, Arab Saudi mengatakan bahawa ia berminat untuk menyertai BRICS. Walau bagaimanapun, ia tidak secara rasmi mengesahkan atau menafikan bahawa ia akan menjadi ahli. Dan pemimpin de facto Arab Saudi, putra mahkota Mohammed bin Salman, tidak menghadiri sidang kemuncak BRICS di Rusia pada Oktober 2024. Sebaliknya, Arab Saudi hanya menghantar menteri luarnya. Jadi kedudukan Riyadh sangat samar-samar. Jelas bahawa Arab Saudi cuba untuk tidak mengecewakan Amerika Syarikat, sekutu lamanya yang bersejarah. Jadi Arab Saudi bukan ahli BRICS, walau bagaimanapun Emiria Arab Bersatu adalah ahli penuh.
UAE menghantar presidennya, Mohammed bin Zayed, ke Rusia untuk mengambil bahagian dalam persidangan itu. Sudah tentu beliau disertai dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, Presiden negara China, Xi Jinping, Perdana Menteri negara India, Narendra Modi, dan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Mereka turut disertai oleh pemimpin Mesir, Presiden Abdel Fattah Sisi, Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Kini terdapat lebih daripada 30 negara yang mengambil bahagian dalam sidang kemuncak ini. Ini sangat penting. Setiap tahun, BRICS mempunyai lebih banyak negara di seluruh dunia yang menyatakan minat untuk menyertai. Pertemuan di Rusia amat penting kerana ia turut menampilkan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dan Turki sebenarnya adalah ahli NATO. Jadi ini adalah contoh bagaimana Erdogan cuba memainkan peranan, Barat menentang Timur, dan cuba terlibat dalam semua organisasi yang berbeza ini. Bersama-sama dengan Erdogan, terdapat juga wakil negara lain, ketua-ketua negara, termasuk pemimpin Laos, Armenia, Azerbaijan, dan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Presiden Bolivia, Luis Arce. Mereka juga disertai oleh Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Antonio Guterres. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sidang kemuncak itu? Saya akan bercakap tentang beberapa perkembangan yang paling penting. Tetapi pertamanya, saya harus menyebut tentang salah satu perkara paling penting yang sebenarnya berlaku sebelum sidang kemuncak bermula secara rasmi. Dan perkara itu ialah negara China dan negara India mengadakan perbincangan diplomatik untuk menyelesaikan pertikaian sempadan mereka. Ini sangat penting, ini bersejarah. Malah Presiden negara China, Xi Jinping, dan Perdana Menteri negara India, Narendra Modi, mengadakan pertemuan mata ke mata sebelum sidang kemuncak BRICS untuk cuba mengurangkan ketegangan. Ini sangat penting kerana Amerika Syarikat dan kuasa Barat telah cuba memecah belahkan BRICS dan telah mencuba, khususnya menyebabkan lebih banyak ketegangan antara negara China dan negara India. Negara India ialah sebuah negara seperti Turki yang telah bermain peranan menjadi kedua-dua belah, Timur dan Barat. Dan negara India juga merupakan satu ahli yang dipanggil Quad, yang bermaksud Dialog Keselamatan Quadrilateral bersama Amerika Syarikat, Jepun, dan Australia. Dan walaupun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, jelas bahawa Quad adalah organisasi anti-negara China. Dan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, negara India semakin dekat dengan Amerika Syarikat. Kedua-dua bekas Presiden Donald Trump dan Presiden Amerika Syarikat semasa, Joe Biden, telah cuba merekrutkan negara India untuk perang dingin baru mereka ke atas negara China. Ketegangan antara negara China dan negara India agak sukar dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dan sebenarnya pada tahun 2020 terdapat konflik bersenjata peringkat rendah mengenai pertikaian sempadan, dan beberapa askar malah mati kerana beberapa askar negara India dan negara China bertempur antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, pada tahun 2024, hubungan antara negara China dan negara India menjadi lebih baik sedikit. Pada bulan Mei, buat pertama kalinya dalam tempoh 18 bulan, negara China menghantar dutanya ke negara India, yang merupakan tanda pemanasan diplomatik. Dan kemudian sebelum sidang kemuncak BRICS, negara China dan negara India menandatangani perjanjian bersejarah ini, yang mengurangkan ketegangan dan cuba menyelesaikan pertikaian sempadan mereka. Apa yang patut diberi perhatian ialah bagaimana Rusia memainkan peranan diplomatik dalam membantu merundingkan perdamaian antara negara China dan negara India. Rusia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negara China dan negara India, dan Moskow telah menjadikan ini sebagai keutamaan, cuba menggalakkan lebih banyak kestabilan di dalam BRICS. Manakala Amerika Syarikat dan kuasa Barat telah cuba memusuhi negara China dan Rusia dan juga negara India, menjadikan mereka semua menentang satu sama lain. Satu lagi sebab, negara India terpaksa bergerak sedikit ke arah timur dan tidak begitu mesra dengan negara-negara Barat ialah Amerika Syarikat. Dan Kanada telah menekan negara India atas tuduhan bahawa pegawai perisikan negara India telah membunuh pembangkang-pembangkang negara India yang tinggal di Amerika Utara. Ini telah menyebabkan sedikit penyejukan hubungan antara negara India dan negara Barat, walaupun mereka masih mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan inilah salah satu sebab mengapa negara India telah cuba meningkatkan diplomasinya dengan negara China. Walau bagaimanapun, jika kita membaca media Barat, terutamanya akhbar Amerika Syarikat seperti Washington Post dan New York Times, kita dapat melihat bahawa mereka cuba menggalakkan lebih banyak permusuhan dan ketidakstabilan di dalam BRICS. Mereka cuba membuat negara India dan negara China menentang satu sama lain kerana Amerika Syarikat melihat BRICS sebagai ancaman kepada penguasaan hegemoniknya di dunia.
Malah, Presiden Rusia Putin merujuk pada perkara ini di sidang kemuncak Kazan pada Oktober 2024. Beliau menyatakan bahawa BRICS melahirkan dunia yang lebih berbilang kutub. Walau bagaimanapun, kuasa hegemoni Barat menentang perkara ini. Beliau menyatakan bahawa peralihan itu diperlahankan oleh kuasa yang terbiasa berfikir dan bertindak dalam logik menguasai segala-galanya dan semua orang. Beliau jelas merujuk kepada Amerika Syarikat dan pemerintahan satu kutubnya pada tahun 90-an dan tahun 2000, di mana Washington cuba memaksakan kehendaknya ke atas semua negara di bumi, supaya syarikat-syarikat Amerika Syarikat boleh mendapat manfaat daripada mengeksploitasi pekerja-pekerja di seluruh dunia dan mengekstrak sumber asli negara-negara di seluruh dunia. Dan BRICS mengatakan dengan jelas dan dalam suara yang bersatu bahawa susunan dunia yang didominasi oleh satu kutub Amerika Syarikat telah mati dan terkubur. Kami teguh dalam dunia berbilang kutub. Mesej ini juga dinyatakan dengan lantang dan jelas dalam ucapan yang disampaikan oleh Presiden Negara China, Xi Jinping pada sidang kemuncak BRICS di Kazan. Presiden Xi berkata kita mesti bekerjasama untuk membina BRICS untuk menjadi saluran utama yang mengukuhkan perpaduan dan kerjasama di kalangan negara-negara dunia selatan dan juga barisan depan untuk memajukan pembaharuan tadbir urus sedunia. 加沙地带的人道主义形势持续恶化，黎巴嫩战火又起。 Beliau juga menyeru keamanan di Gaza dan Lubnan. Beliau berkata bahawa mereka mesti menggalakkan gencatan senjata segera dan menamatkan pembunuhan Israel terhadap rakyat Palestin. Beliau menyeru penyelesaian yang adil dan berkekalan untuk rakyat Palestin dan mewujudkan negara Palestin. Dan Presiden Xi menekankan bahawa dunia selatan sedang meningkat dan BRICS boleh menjadi suara dunia selatan. Oleh itu, beliau menyeru untuk memperluaskan lagi BRICS dan menambah ahli baru. Dan khususnya, perkara yang ditekankan dalam sidang kemuncak ini, yang akan saya bincangkan dengan lebih terperinci ialah, seperti yang dinyatakan oleh Presiden Xi, pembaharuan seni bina kewangan antarabangsa. Beliau menambah, negara-negara BRICS mesti memainkan peranan utama dalam mereformasikan sistem monetari dan kewangan antarabangsa dengan menggunakan institusi seperti Bank BRICS atau NDB, Bank Pembangunan Baru. BRICS merancang untuk mengubah sistem monetari dan kewangan dunia. Ini berdasarkan laporan bersejarah yang diterbitkan oleh Bank Pusat dan Kementerian Kewangan Rusia, dan dalam laporan ini mereka menyeru penciptaan inisiatif pembayaran rentas sempadan BRICS, di mana negara-negara boleh menggunakan mata wang negara dan bukan dolar Amerika Syarikat. Mereka juga menyeru untuk mewujudkan alternatif kepada sistem pemesejaan antara bank yang ada sekarang, iaitu SWIFT, dan mewujudkan apa yang mereka panggil platform jelas BRICS, supaya mereka boleh mempunyai bentuk pelaburan baru, termasuk aset kewangan dalam mata wang negara, bukan dalam dolar Amerika Syarikat. Mereka juga menyeru untuk bereksperimen dengan teknologi baru, seperti DLT teknologi ledger yang diedarkan seperti rantaian blok, dan penggunaan mata wang digital Bank Pusat CBDCs untuk menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan. Dan Putin berkata dengan jelas di sidang kemuncak ini bahawa matlamat mereka adalah untuk mewujudkan alternatif kepada institusi Bretton Woods. Ini adalah rujukan kepada sistem kewangan yang didominasikan oleh dolar Amerika Syarikat yang dicipta di persidangan Bretton Woods pada tahun 1944, yang menjadikan dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang rizab sedunia dan juga menubuhkan tabung kewangan antarabangsa, IMF dan Bank Dunia, World Bank. Amerika Syarikat adalah satu-satunya negara di bumi yang mempunyai kuasa veto dalam kedua-dua IMF dan Bank Dunia. Dan dalam sejarah institusi ini, Presiden Bank Dunia sentiasa orang Amerika dan pengarah urusan IMF sentiasa orang Eropah. Jadi ini adalah institusi yang dikuasai oleh negara Barat. Dan BRICS mengatakan kita memerlukan alternatif. Dan bukan hanya Rusia yang menyeru untuk mengubah sistem monetari dan kewangan sedunia. Pada sidang kemuncak Kazan pada Oktober 2024, Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, juga menyeru untuk mengurangkan pergantungan negara BRICS kepada sistem kewangan yang dikawal oleh negara Barat. جانبه و توازن برخاسته از محوریت تک قطبی به شدت سست و لرزان شده است. Beliau berkata kita tidak boleh terus bergantung kepada sistem pembayaran Barat. Ini adalah ancaman besar. Beliau menyeru untuk mewujudkan alternatif baru. Dan kemudian Pezeshkian berkata, Iran akan melakukan segala-galanya bagi kumpulan BRICS untuk berjaya mempromosikan tugas pembaharuan struktur pengurusan ekonomi sedunia dan mewujudkan kemungkinan alternatif untuk negara-negara dunia selatan.
Di samping itu, seruan untuk mewujudkan platform baru untuk pembayaran rentas sempadan menggunakan mata wang bukan dolar Amerika Syarikat, menggunakan mata wang ahli BRICS, dan selain itu, menyeru platform BRICS baru yang jelas untuk instrumen kewangan dan pelaburan dalam mata wang lain, dan memberi tumpuan kepada negara membangun di dunia selatan, ini semua sangat penting. Satu lagi perkembangan yang sangat penting ialah cadangan Rusia untuk mewujudkan pertukaran bijirin BRICS yang boleh diperluaskan kepada pertukaran komoditi yang lebih besar. Di sidang kemuncak Kazan, Presiden Putin menyatakan bahawa negara-negara BRICS adalah antara pengeluar bijirin dan minyak terbesar di dunia, dan Rusia ialah pengekspor gandum terbesar di dunia. Dan Putin berkata bahawa pertukaran bijirin BRICS akan menyumbang kepada pembentukan penunjuk harga yang adil dan boleh diramalkan untuk produk dan bahan mentah. Memandangkan peranan khas pertukaran bijirin BRICS dalam memastikan keselamatan makanan, pelaksanaan inisiatif ini akan membantu melindungi pasaran negara daripada gangguan luaran yang negatif, spekulasi dan percubaan untuk mewujudkan kekurangan makanan yang palsu. Jadi apa yang menarik ialah Rusia menunjukkan beberapa perkara di sini. Pertama, ini mengenai keselamatan makanan untuk negara membangun yang sering bergantung kepada import makanan, dan jika harga untuk import makanan banyak berubah, ia boleh membawa kepada krisis dan menyebabkan kelaparan di negara miskin. Oleh itu, apa yang Rusia ingin mengatakan adalah, kita harus mewujudkan pertukaran ini sebagai cara untuk melemahkan pengaruh spekulator kewangan yang cuba mendapat keuntungan daripada turun naik besar dalam harga makanan. Dan Rusia telah mengatakan bahawa pertukaran bijirin ini hanyalah titik permulaan dan mungkin akan diperluaskan untuk memasukkan pertukaran komoditi lain, terutamanya untuk emas dan logam lain serta minyak dan gas. Dan ini juga boleh digunakan untuk menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan. Jika negara-negara memutuskan bahawa mereka tidak mahu menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan dengan mata wang yang mereka tidak mahu, sebagai contoh rubel Rusia berlebihan atau rupi India berlebihan, mereka boleh menyelesaikan ketidakseimbangan perdagangan menggunakan komoditi seperti emas atau bahkan bijirin atau minyak atau gas. Sekarang saya juga ingin melihat beberapa kenyataan yang dibuat oleh negara rakan kongsi BRICS baru, yaitu Bolivia dari Amerika Latin. Presiden Bolivia, Luis Arce, menghadiri sidang kemuncak itu, dan beliau memberikan ucapan yang sangat kuat mengutuk penjajahan dan imperialisme, menyeru perpaduan dunia selatan untuk mewujudkan seni bina kewangan baru. Dan apabila Presiden Arce mengumumkan bahawa Bolivia kini merupakan negara rakan kongsi BRICS, beliau memuji organisasi itu dan berkata bahawa setiap hari ia memajukan penyatuan dunia berbilang kutub yang baru. Beliau menyeru pembangunan, pertumbuhan ekonomi, perindustrian, dan pengagihan semula kekayaan. Ini sangat penting. Beliau mengatakan bahawa BRICS ialah alat untuk membantu dunia selatan mengagihkan semula kekayaan daripada negara-negara penjajah kaya yang tertumpu di dunia utara ke arah negara-negara dunia selatan yang dijajah oleh negara barat dan menuntut lebih banyak equity dan lebih banyak peluang dalam pembangunan ekonomi. Dan saya ingin menterjemahkan beberapa petikan daripada ucapan yang sangat kuat yang diberikan oleh Presiden Arce di sidang kemuncak BRICS, katanya. BRICS boleh membantu mengubah ekonomi dunia untuk pembangunan bersama dan faedah bersama, katanya. Bolivia adalah sebuah negara yang kaya dengan sumber semula jadi. Ia mempunyai rizab litium terbesar di dunia. Beliau berkata Bolivia sedang dalam proses perindustrian dan BRICS boleh memberikan manfaat bersama untuk membantu negara-negara dunia selatan untuk membangun. Dan beliau berkata, pertemuan di Kazan, Rusia ini adalah sebahagian daripada detik baru dalam sejarah di mana rakyat dan negara yang ditakhluki dari segi sejarah boleh bersekutu bersama di sebalik perisai BRICS. Beliau menambah, berbilang kutub adalah frasa yang sangat kuat. Beliau mengatakan bahawa BRICS dan berbilang kutub boleh membantu melindungi negara-negara yang dahulunya dijajah di dunia selatan. Dan beliau berkata, bersama-sama kita boleh melaksanakan proses pembangunan kita sendiri dengan kedaulatan di wilayah negara kita tanpa sebarang gangguan. Beliau juga berkata kita boleh mengambil semula tempat institusi kita yang telah dinafikan oleh Barat, yang telah menghalang kita daripada menggunakannya. Jadi beliau menyatakan bahawa negara Barat terus menindas dan menundukkan dunia selatan. Dan bahagian yang paling kuat dalam ucapan ini ialah, beliau berkata bahawa kita mesti mengubah dunia ini, yang dikuasai oleh satu kutub, yaitu negara Barat dan kezaliman dolar Amerika. Ini adalah ucapan yang sangat kuat. Jadi di sini, Presiden Bolivia mengatakan, apa yang dia telitikan dalam BRICS
Beliau melihat platform untuk perpaduan dunia selatan mencabar satu kutub negara barat dan kezaliman dolar Amerika. Sekarang, dalam bahagian akhir analisis hari ini, saya ingin menyerlahkan beberapa perkara utama deklarasi Kazan yang ditandatangani oleh semua ahli BRICS selepas sidang kemuncak di Rusia pada Oktober 2024. Kenyataan itu agak panjang. Ianya 33 muka surat, tetapi saya mempunyai beberapa sorotan di sini. Negara-negara BRICS menyeru promosi keamanan, pemerintahan antarabangsa yang lebih representatif, lebih adil, sistem pelbagai hala yang dihidupkan semula, dan diperbaharui, pembangunan mampan dan pertumbuhan inklusif. Mereka mengalu-alukan minat besar negara-negara global selatan untuk menyertai BRICS dan mengumumkan penciptaan negara rakan kongsi BRICS yang kini terdapat 13 ahli. Dan kenyataan ini menyeru susunan dunia berbilang kutub yang lebih saksama, adil, demokratik, dan seimbang. Dan dalam susunan ini mereka mengatakan bahawa peranan utama masih juga dan mestilah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ini penting kerana mereka membezakan ini dengan idea negara barat tentang apa yang dipanggil pemerintahan antarabangsa berasaskan peraturan di mana negara barat membuat peraturan dan memerintahkan semua orang di sekelilingnya. BRICS mengatakan tidak ada apa yang dipanggil pemerintahan berasaskan peraturan. Yang ada hanya pemerintahan yang berpusatkan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu berdasarkan undang-undang antarabangsa. Walau bagaimanapun, mereka menekankan bahawa terdapat keperluan mendesak untuk memperbaharui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang masih terlalu dikuasai oleh kuasa barat. Mereka mengatakan bahawa mesti ada perwakilan geografi yang saksama dan inklusif dalam kepimpinan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dan dalam organisasi antarabangsa lain, mereka mengakui bahawa dunia selatan memerlukan lebih banyak perwakilan. Sebagai sebahagian daripada ini, mereka secara terbuka menyeru pembaharuan yang menyeluruh. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, termasuk Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan di PBB hanya terdapat 5 negara yang mempunyai kuasa veto. Ini adalah ahli tetap yang terdiri daripada, ahli BRICS, negara China dan negara Rusia. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat, Britain dan Perancis juga mempunyai status ahli tetap. Dan dengan itu kuasa veto, walaupun pada hakikatnya Perancis dan United Kingdom masing-masing hanya mempunyai kurang daripada 70 juta orang. Namun negara-negara besar seperti negara India yang mempunyai 1.4 bilion penduduk tidak mempunyai kerusi tetap dalam Majlis Keselamatan. Inilah sebabnya mengapa ianya sangat penting untuk memperbaharui Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam nada yang sama, deklarasi Kazan BRICS menyeru pembaharuan institusi Bretton Woods seperti IMF dan Bank Dunia yang dikuasai sepenuhnya oleh kuasa barat. Mereka menyeru untuk meningkatkan perwakilan pasaran baru muncul dan negara membangun dalam kedudukan kepimpinan, memandangkan negara-negara ini kini mewakili lebih banyak ekonomi dunia. Dalam nada itu, mereka juga menyeru untuk menamatkan sekatan sebelah pihak yang menyalahi undang-undang yang mereka tekankan bahawa sekatan barat adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Deklarasi Kazan mempunyai keseluruhan bahagian yang menyeru untuk mengubah sistem monetari dan kewangan dunia. Ia mengatakan bahawa terdapat keperluan mendesak untuk pembaharuan, memetik tahap hutang yang tinggi di beberapa negara membangun, dan masalah yang wujud dengan seni bina kewangan antarabangsa, terutamanya apabila, sebagai contoh, kadar faedah dinaikkan dalam tahun 2022 dan 2023 di Amerika Syarikat dan Eropah, yang menyebabkan mata wang banyak negara miskin jatuh nilainya berbanding dolar dan euro, yang bermaksud bahawa ia menjadikannya lebih sukar untuk membayar harga import. Import barangan seperti makanan dan tenaga menjadi lebih mahal. Dan ini juga bermakna bahawa negara-negara miskin yang mempunyai hutang dalam denominasi dolar atau euro, kerana mata wang mereka jatuh berbanding dolar dan euro, ia menjadikannya lebih sukar untuk membayar hutang itu. Oleh itu, kenyataan BRICS menekankan keperluan untuk mengubah sistem kewangan ini. Ia menyatakan bahawa bank pembangunan baru boleh memainkan peranan penting dalam membantu menyediakan alternatif. Mereka menyeru lebih banyak pembiayaan mata wang tempatan dalam bank pembangunan baru dan mengukuhkan inovasi dengan teknologi baru. Mereka juga menggesa penciptaan platform pelaburan baru, iaitu platform BRICS Clear, untuk meningkatkan aliran pelaburan ke negara-negara BRICS dan ke negara-negara dunia selatan dengan mekanisme baru untuk pelaburan. Mereka juga menyeru untuk memperluaskan bank pembangunan baru dan menambah ahli baru. Deklarasi Kazan menyeru instrumen pembayaran rentas sempadan baru menggunakan mata wang tempatan antara ahli BRICS dan negara lain, bukan dolar Amerika. Mereka menyeru untuk mengukuhkan rangkaian perbankanan koresponden dalam BRICS,
mewujudkan inisiatif pembayaran rentas sempadan BRICS, dan mengukuhkan pasukan petugas pembayaran BRICS yang sudah wujud. Mereka menyeru untuk menghubungkan infrastruktur pasaran keuangan negara-negara BRICS menggunakan platform BRICS Clear dan mewujudkan syarikat insurans BRICS. Mereka juga menyeru untuk memperbaharui alternatif BRICS IMF yang dipanggil Perjanjian Rizab Luar Jangka, CRA, dan untuk menggunakan mata wang alternatif dalam CRA, bukan hanya dolar Amerika. Jadi ia benar-benar merupakan alternatif kepada IMF yang dikuasai Amerika Syarikat. Dan akhirnya deklarasi Kazan merujuk kepada beberapa krisis geopolitik dan peperangan yang berlaku. Deklarasi BRICS mengulangi kebimbangan serius terhadap krisis kemanusiaan dan wilayah Palestina yang diduduki, khususnya peningkatan keganasan yang tidak pernah berlaku sebelum ini di Gaza dan tebing barat akibat serangan tentera Israel yang membawa kepada pembunuhan beramai-ramai dan kecederaan orang awam, perpindahan paksa dan kemusnahan meluas infrastruktur awam. Mereka mengecam serangan Israel terhadap operasi kemanusiaan, kemudahan, kaki tangan, dan pusat pengedaran. Mereka menyeru pengunduran Israel dari semenanjung Gaza, dan mereka mengakui kes di Mahkamah Keadilan Antarabangsa yang telah diperkenalkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel, dan bagaimana ia menuntut Israel berhenti membunuh rakyat Palestina dan berhenti menyerang Rafah di Gaza. Dan kenyataan itu mengesahkan sokongan untuk keahlian penuh negara Palestina dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan penyelesaian dengan adanya dua negara, penubuhan negara Palestina yang berdaulat, merdeka dan berdaya maju dengan sempadan yang diiktirafkan di peringkat antarabangsa pada tahun 1967. Sudah tentu, Israel sentiasa menentang perkara ini, dan Amerika Syarikat juga telah menentangnya untuk melindungi Israel. Tetapi adalah penting bahawa negara-negara BRICS bersama-sama menjelaskan secara bertulis bahawa inilah yang mereka sokong. Mereka juga menyeru keamanan dan gencatan senjata di Lubnan, dan mereka mengutuk kehilangan nyawa orang awam dan kerosakan besar kepada infrastruktur awam akibat serangan oleh Israel di kawasan perumahan di Lubnan. Dan mereka mengutuk sekeras-kerasnya serangan terhadap kaki tangan PBB. Tambahan pula, kenyataan ini mempertahankan kedaulatan Syria dan Iran. Mereka mengatakan bahawa kedaulatan dan integriti wilayah Syria mesti dipatuhi. Mereka mengutuk kehadiran tentera asing secara haram di Syria, yang merupakan rujukan kepada pendudukan tentera Amerika Syarikat di Syria. Mereka menekankan bahawa tentera Amerika Syarikat menduduki wilayah Syria secara haram, dan sekatan Amerika Syarikat dan sekatan Eropah ke atas Syria adalah haram dan melanggar undang-undang antarabangsa. Mereka juga mengutuk serangan Israel ke atas Iran yang melanggar kedaulatan negara Iran. Mereka juga mengutuk campur tangan asing, yaitu campur tangan negara barat di Afrika. Dan mereka menekankan prinsip penyelesaian Afrika untuk masalah Afrika, tanpa campur tangan asing. Apa yang menarik juga ialah deklarasi Kazan BRICS menyeru penubuhan zon bebas senjata nuklear di Timur Tengah, yang merupakan petanda jelas bahawa mereka menentang Israel mempunyai senjata nuklear. Ia satu-satunya negara di Timur Tengah yang mempunyai senjata nuklear. Dan mereka menyeru pencegahan perlumbaan senjata di angkasa lepas, dan mereka menyeru untuk menghentikan persenjataan angkasa lepas. Ini adalah sesuatu yang pertubuhan bangsa-bangsa bersatu telah meminta berulang kali. Dan negara China dan negara Rusia telah berkata mereka tidak mahu perlumbaan senjata di angkasa lepas. Mereka tidak mahu mempersenjatai angkasa lepas. Walau bagaimanapun, Amerika Syarikat secara konsisten menentang resolusi ini dan menyatakannya dalam PBB, menjelaskan bahawa Amerika Syarikat memang mahukan perlumbaan senjata dan Amerika Syarikat mahu mempersenjatai angkasa lepas, bukan negara-negara BRICS yang mahukan keamanan. Jadi itulah perkara utama deklarasi Kazan yang ditandatangani oleh semua ahli BRICS pada sidang kemuncak bersejarah di Rusia pada Oktober 2024 ini. Saya hanya ingin memberikan gambaran keseluruhan tentang perkara ini, kerana jika anda mengikuti media barat, terdapat sangat sedikit maklumat dan sudah tentu ia cenderung sangat berat sebelah terhadap BRICS. Jadi dengan itu saya akan mengundur diri. Saya Noah, Ketua Pengarang Laporan Isu-Isu Semasa. Jika anda senang hati dengan laporan yang kami lakukan, sila suka, like video ini dan langganlah subscribe. Sila juga kongsikan, share. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kerana menyertai saya hari ini. Saya akan jumpa anda semua di masa yang akan datang. Salam hormat kepada anda.